Salam sejahtera kepada Profesor dan rakan-rakan sekalian. Saya Santasilan anak lelaki Jayaraman. Nama matrik 276697 ingin membentangkan tentang tajuk pengurusan kewangan kerajaan di Malaysia. Ada beberapa pengalaman kepada tajuk berkenaan ini. Secara ringkas, pengurusan kewangan adalah salah satu proses yang merangkumi mekanisme dan kaedah pentadbiran di mana dana dikumpul, dibelanjakan dan dikira untuk membiayai perbelanjaan awam. Dan juga pengurusan kewangan ada bahagian dalaman yang mana bahagian dalaman terdapat kawalan dalaman asas, iaitu pengasingan tugas, perekodan, transaksi kewangan dan kuasa untuk melaksanakan tugas atau aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan. Daripada laporan kewangan memberikan tumpuan kepada secara keseluruhan serta kaedah pengurusan kewangan kerajaan dan pembaharuan konsep perakunan kerajaan Malaysia. NPFM adalah New Public Financial Management sebagai mekanisme penting dalam pembaharuan sektor awam di seluruh dunia. Tujuan New Public Financial Management ni untuk meningkatkan berkesanan dan accountability kerajaan melalui cara seperti akuan belanja yang dikurangkan, pengukuran prestasi, kos telus dan belanjawan berasaskan hasil. Di Malaysia kita pun ada melaksanakan satu platform untuk pengurusan kewangan, iaitu dipanggil satu Government Financial Management Accounting System untuk mendapat menyelarasakan dan melancarkan pengurusan kewangan kita di Malaysia. Konsep asas pengurusan kewangan adalah konsep yang mewakili strukturnya dan menentukan hala tuju pembangunan yang betul. Konsep utama pengurusan kewangan menyatakan sudut pandangan fenomena pada setiap aktiviti kewangan. Konsep perhubungan agensi bertujuan untuk menyamakan kepentingan kumpulan pengurus dengan kepentingan usahawan supaya tidak mengalami apa-apa kerugian pada organisasi mereka. Dan juga dengan konsep ini hubungan mereka membawa kepada penggunaan keputusan yang betul dalam proses pengurusan kewangan. Bagi konsep asas perakunan di Malaysia dibahagikan dua. Satu, perakunan asal kerajaan, iaitu kumpulan wang disatukan persekutuan, dan ia berdasarkan keperluan bahawa semua hasil yang dan dana yang dikutip atau diterima tidak termasuk zakat, fitrah, baitul mal dan semua hasil agama Islam yang serupa dibayar dan ditukar kepada dana yang disebut sebagai kumpulan wang. Yang kedua, perekonan perbelanjaan kerajaan. Tiada wang kecuali untuk perbelanjaan tanggungan tertentu yang boleh diambil daripada kumpulan wang persekutuan. Terdapat 6 elemen utama dalam pengurusan kewangan dalam kerajaan. Yang pertama, pengurusan belanjawan. Belanjawan ialah penyata pendapatan dan perbelanjaan masa hadapan yang digunakan sebagai alat untuk merancang sumber ekonomi untuk memenuhi keperluan negara atau penduduk. Elemen kedua, pengurusan hasil. Pendapatan adalah sebuah jenis pendapatan yang diterima oleh negeri. Dua bahagian yang terdapat dalam pendapatan iaitu pendapatan bercukai dan
pendapatan tidak bercukai. Jenis hasil tersebut ialah hasil cukai langsung, iaitu cukai pendapatan, dan hasil cukai tidak langsung, seperti cukai excise, duty import, dan hasil bukan cukai seperti lesen, denda, sewa dan yuran. Perkara yang perlu diingat tentang pengurusan hasil yang berkesan adalah semua penerimaan yang dikutip perlu disahkan dan dikemaskini. Elemen ketiga adalah pengurusan perolehan. Terdapat 3 jenis perolehan, iaitu pembekalan, perkhidmatan dan kerja. Terdapat beberapa kaedah perolehan termasuk seperti bank, simpanan runcit, pembelian langsung, tawaran, tender, rundingan terus, kerjasama bersama, kontrak pusat dan pembelian kecemasan. Elemen keempat adalah pengurusan perbelanjaan. Wang dibelanjakan mengikut semua undang-undang dan peraturan kerajaan. Perbelanjaan dibahagikan kepada pengurusan pembangunan dan amanah. Kos pengurusan pula terbahagi kepada 2 jenis, iaitu kos tanggungan dan kos utility. Elemen kelima adalah pengurusan perakaunan. Isu berkaitan pembayaran penyelenggara akaun kerajaan dan menyediakan akaun kerajaan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang terpakai. Daftar dan rekod yang perlu diselenggarakan dan dikemaskini ialah daftar mengundi, daftar bil, daftar resit, daftar bayaran dan daftar cek yang dibatalkan. Elemen yang terakhir adalah pengurusan aset. Proses menjaga, mengawal, memelihara, mengurus dan memelihara harta fizikal yang mempunyai nilai dan irama yang diperlu adalah untuk kegunaan segara atau masa hadapan. Ia bermula dari masa aset itu diperolehi sehingga ia dijual atau dihapus kira. Pengurusan aset termasuk pemerolehan, pendaftaran, pemeriksaan, penyelenggaraan, pelupusan dan kehilangan serta susut nilai. Prinsip pengurusan dalam kewangan kerajaan terbagi pada 2. Yang pertama, legality. Prinsip legality terbahagi kepada 5 peringkat utama, iaitu menerima dana rakyat, menyimpan dana rakyat, mengambil dana rakyat, keempat, membayar dana rakyat, yang terakhir, yang kelima, menyelesaikan dana rakyat. Kesahan menerima dana awam bermakna cukai tidak boleh dikutip tanpa peraturan, yang di mana kutipan asal seperti cukai atau duty dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, dan pinjaman kewangan hanya boleh dilakukan di bawah kuasa undang-undang persekutuan. Prinsip yang kedua adalah accountability. Accountability terbagi kepada 3. Yang pertama, accountability fiskal bermaksud mematuhi undang-undang dan peraturan pentadbiran awam mengenai integriti kewangan dan pendedahan maklumat. Yang kedua, accountability pengurusan bermaksud penggunaan sumber manusia dan sumber lain yang cekap dan ekonomik. Yang terakhir, accountability program bermaksud dari sudut kesan program, iaitu sama ada program tercapai objektif yang ditetapkan atau pilihan yang bermanfaat telah terpilih untuk mencapai objektif. Pelaksanaan di Malaysia. Dalam pengurusan elektronik, Jabatan Akauntan JANM memperkenalkan sebuah aplikasi
Perekonomian dan Pengurusan Kewangan iaitu EGAG bagi membangunkan bahagian pengurusan kewangan yang berkesan masa akan datang. Pada permulaan pengurusan ini, Jabatan Akauntan Negara menggunakan sistem pengurusan kewangan dan perekonomian kerajaan atau lebih dikenali sebagai GFMAS untuk melaksanakan proses kutipan dan pembayaran. Sistem GFMAS digunakan pada tahap Mahkamah Juruaudit Jabatan Akauntan Negara, manakala sistem belanjawan dan kawalan elektronik atau lebih dikenali sebagai ESBKB dan sistem e-resit digunakan pada peringkat Pusat Tanggungjawab PTJ. Sebagai contoh, Pejabat Pendidikan Daerah DPP di Malaysia tergolong dalam Pusat Accountability PTJ yang menggunakan sistem ESPKB dan e-terimaan ini. Pada masa yang sama memerlukan pelaksanaan perekonomian akuran selaras dengan dasar transformasi sektor awam kepada model ekonomi baharu serta pelaksanaan Result Based Budget OBB. Sistem yang digunakan oleh Jabatan Akauntan Negara tidak relevan dan tidak boleh digunakan lagi. Pengenalan perekonomian akuran merupakan asas perakuan yang mendapatkan pelaporan yang lebih telus dan tepat mengenai kedudukan dan prestasi kerajaan boleh diketahui. Ia juga didapati bahawa perekonomian kumulatif atau dikenali sebagai akuran adalah lebih sesuai untuk mematuhi liability dan hutang kerajaan serta menunjukkan kesan sebenar kepada ekonomi negara kita. Berikutan itu, Jabatan Akauntan Negara komited untuk membangunkan sistem yang lebih bersepadu seperti satu sistem perekonomian pengurusan kewangan kerajaan atau lebih dikenali sebagai satu GFMAS. Pada tahun 2018, Perkhidmatan Kewangan dan Perekonomian Persekutuan bersedia untuk menggunakan sistem tersebut untuk menggantikan sistem e-terimaan ESPKB dan GFMAS sebagai tindak balas kepada permintaan kerajaan untuk memperkenalkan perekonomian akuran dalam perekonomian kerajaan. Walau bagaimanapun, satu GFMAS adalah sistem yang baru dilaksanakan. Walaupun fungsi utama telah dinyatakan, Jabatan Akauntan Malaysia JANM masih mengaji dan memantau berkesanan kelancaran sistem tersebut berfungsi sehingga kini. Sebarang aduan atas kegagalan sistem 1GFMAS dalam masa pelaksanaan dapat diselesaikan dengan segera dengan menggunakan platform aduan dalam talian yang disediakan kepada pengguna. Pihak yang berkuasa yang menyelenggara sistem tersebut boleh mengambil tindakan yang berkesan bagi menambah baik operasi sistem satu GFMAS agar masalah yang sama tidak berulang dalam melalui platform tersebut. Isu-isu berkaitan dengan sistem baru, salah satu adalah kepuasan pengguna sistem baru. Kedua, beberapa kelemahan dalam pengurusan kewangan pihak berkuasa Persekutuan Malaysia. Yang lain, seterusnya isu seterusnya adalah mencipta matriks kebenaran untuk peranan pengguna dalam sistem
1GFMAS merupakan salah satu proses kritikal kerana ia dimuat naik ke sistem tersebut sebelum disiarkan secara langsung. Kekuatan pada sistem tersebut adalah 1GFMAS sebagai mekanisme atau sistem pembayaran yang elektronik, sistematik dan efektif bagi pengurusan kewangan di Malaysia. Dari segi kelemahan dia, sistem tidak boleh diukur kerana laporan perekonomian kerajaan masih belum diasihkan secara menyeluruh. Analisisnya, Malaysia mengamalkan sistem kewangan yang sangat berpusat yang menjadikan penghagihan dana dan kuasa beli kepada orang bawahan sebagai urusan yang kompleks. Matlamat pembangunan sistem 1GFMAS adalah untuk menyediakan akruan masa nyata dan penyata kewangan yang dipinda dan laporan melalui sistem peringkat persekutuan dan jabatan. Cadangan untuk nak buat penambahbaikan adalah kerajaan telah mengubal peraturan yang membenarkan tindakan tata tertib. Ketua jabatan juga boleh dikenakan tindakan tata tertib apabila gagal mengambil tindakan terhadap pegawai bawahan. Pengurusan kewangan didorong oleh proses belanjawan penuh, menjalankan penilaian berterusan dalam penambahbaikan kewangan kerajaan dan juga menjalankan ujian peringkat pembangunan dengan lebih teliti. Akhirnya, Jabatan Perekonomian harus menganjurkan beberapa kursus latihan kepada pentadbir urus dengan berkaitan perekonomian, kewangan dan akruan, termasuk latihan sistem baru iaitu sistem 1GFMAS. Kesimpulan bagi tajuk ini, sistem perekonomian yang baik boleh menyumbang kepada pembentukan agensi kerajaan yang lebih cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat membawa kesejahteraan rakyat dan memenuhi tanggungjawab sosial dan accountability awam. Pelaporan kewangan memainkan peranan penting dalam menyediakan maklumat kewangan awam yang lengkap dan tepat, mengawal penggunaan sumber, mencegah penyelewengan, menyokong pembuatan keputusan awam dan juga untuk digunakan oleh pihak berkepentingan yang lain. Terima kasih Profesor dan rakan-rakan sekalian.